Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada murid yang cikgu kasih sekalian. Kita bersiaran lagi ya, berjumpa lagi. Kali ini dalam pembelajaran secara PDPR ya, pembelajaran di rumah. Murid-murid di rumah, cikgu pun dekat rumah cikgu. Jadi mungkin kali yang terakhir lah sebab hari esok keesokan harinya kita dah bersekolah 8 hari bulan Mac. Semua murid tahun prasekolah sampai tahun 6, prasekolah dengan tahun sampai tahun 2 sebenarnya dah bersekolah seminggu. Bagi murid lain bermula hari esok semua bersekolah, termasuk kamulah. Okey, jangan tak datang sekolah pula Okey, dalam tajuk kita belajar mata pelajaran pendidikan jasmani dalam tajuk juara olahraga. Olahraga. Kalau sebut olahraga ni kamu semua seronok Sukan tahunan sekolah kita Tahun lepas kita sempat buat 2020. Tahun ini saya tak pastilah dengan SOP COVID ni. COVID-19 ni kita mungkin terpaksa akurlah dengan arahan-arahan yang telah dikeluarkan oleh kerajaan kita Kerajaan kita dah keluar arahan. Saya pun tak pasti kita tunggu dan lihat, dan perubahan itu mungkin berlaku boleh bila-bila masa saja Mungkin kita bersedia saja Okey, kalau ikut tajuk unit 4 ni ada dalam buku teks awak, tapi tak apa. Untuk pembelajaran kali ini kamu fokus apa yang cikgu berikan, nota yang cikgu berikan, sebab dia ada kaitan dengan pembelajaran pada tahun 5 tahun lepas. Kalau kamu sempat belajarlah, kamu telah ikuti. Jadi aku sentuh sedikit tentang pembelajaran tahun lepas, iaitu berkaitan lari pecut. Dalam olahraga ni banyak sebenarnya aktiviti dia, pertandingan-pertandingannya. Okey, kalau tengok pada gambar ini adalah di antara sukan-sukan yang dipertandingkan dalam olahraga. Kalau kat atas sekali tu apa tu yang terbang tinggi tu adalah lompat jauh. Itu dah tentu bawah dia tu lompat tinggi Itu lompat tinggi gaya Fosbury dia melenting macam ni Kalau gaya pelana daripada depan. Nanti ada masa kalau kita boleh berjumpa, boleh lakukan aktiviti ni di padang, ataupun kamu boleh menjalani latihan memasukkan, kamu akan boleh buat gaya-gaya ni lah, mana ikut kemampuan masing-masing dengan bimbingan guru-guru ataupun jurulatih kamu. Okey, bawah tu lari pecut, tapi lari pecut ni berpasukan. Lari apa tu agaknya? Dia pegang apa tu? Itu namanya baton baton dia pegang baton. Kalau orang dewasa dia saiz dia besar sikit lah, saya tak ingat dia ada saiz dia, ukur lilit dia. Kalau murid sekolah rendah dia ada lain sikit Dia berlari berganti-ganti 4 kali 100, mungkin 4 kali 400. Itu kategori yang dipertandingkan dalam sukan olahraga bagi acara lari pecut. Okey, apa yang kamu akan dapat pelajari dalam sesi pembelajaran kali ini ialah di akhir pembelajaran murid dapat yang pertama, mengaplikasikan pengetahuan asas berlari. Nampak? Asas berlari. Sebenarnya berlari ni semua orang boleh berlari. Cuma sekarang apa yang cikgu nak sampaikan dalam pembelajaran kali ini ialah macam mana kita nak berlari, gaya berlari yang betul dalam situasi pertandingan. Contohnya lari pecut. Setakat berlari biasa, adik awak boleh berlari Saya silap adik awak yang umur 4 tahun pun boleh berlari. Macam mana bergaya berlari yang betul? Yang kedua, mengaplikasikan. Aplikasi ni kamu buatlah konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas berlari. Asas berlari ni banyak daripada hujung kaki sampai ke kepala. Dia nak tengok fungsi tubuh kamu ni, fizikal kamu ni macam mana dalam keadaan berlari tu. Kedudukannya macam mana. Prinsip mekanik ni prinsip macam seolah semula jadi. Contohnya kita berjalan. Adalah kalau awak berjalan, awak tengok orang berjalan awak perhati betul orang berjalan, adik awak ke kat rumah awak, abang awak ke, kamu tengok. Bila gaya dia berjalan tu, bila dia melangkah kaki kanan, apa berlaku pada tangan dia? Contohnya tangan kanan dia. Adakah dia melangkah kaki kanan ke depan, tangan kanan dia pun ke depan? Tak. Kan? Dia tangan kanan tu ditolak ke belakang. Dia bersilang-silang. Macam kita tengok orang kawat kaki lah. Benda itu dikawal ataupun tidak? Tidak. Itu adalah fungsi semula jadi ataupun prinsip mekanik. Banyak lagi lah mekanik ni berkaitan macam mana kita nak strength. Tahu strength? Kita nak panjangkan
dia punya jangkau langkah kaki kita tu sebenarnya kita boleh. Macam mana nak bagi kita ada kekuatan, lonjakan waktu mula nak berlari. Itu semua prinsip mekanik yang ada dalam pembelajaran. Kalau kita buat di padang ni, cikgu boleh tunjuk satu persatu, insyaAllah, dan kita pelajari. Dan kita buat, lakukan dengan baik, supaya jauh. Mungkin awak ada niat nak jadi sprinter. Sprinter ni pelari lah, pelari sekolah, wakil sekolah. Sekolah kita hebat. Dah 2 tahun berturut-turut dalam penjohanan MSSD, Majlis Sukan-Sukan Daerah Pasir Gudang, kita jadi johan keseluruhan sekolah rendah. Sekolah rendah ramai. Ada 74 sekolah rendah sekarang ni. Satu sekolah mungkin ada 2 atlet yang hantar. Darab lah. Belajar matematik, darab. Berapa semua pelari. Itu yang terbaik setiap sekolah dia. Jadi dikumpulkan dalam satu pertandingan, sekolah kita boleh jadi johan. Hebat lah. Maksudnya hebat. Jurulatih kamu hebat lah. Kalau sekolah kita ni, kalau kamu kenal Cikgu Hazuan lah. Sampai ke peringkat negeri kebangsaan, mereka melatih. Hebat ya. Tak apa. Nanti kita ada masa, kita buat di padang. Kita akan buat satu persatu. Cuma kamu kena ikutlah apa yang cikgu ajar. Jangan, kita belajar, memang kita bermain. Sukan PJ ni bermain. Tapi dalam main, kamu kena pasti, kamu ada pengetahuan-pengetahuan yang kamu kena ikut, supaya kamu dapat lakukan aktiviti bermain kamu tu buat dalam keadaan yang betul dan memberi kebaikan pada diri kamu. Contohnya kamu nak jadi atlet sekolah dan sebagainya. Itu penting. Okey. Ni cikgu nak bagi tahu sedikit pengenalan lah tentang sukan olahraga ni. Olahraga ini nama yang biasa gunakan dalam negara kita lah. Indonesia pun pakai olahraga juga, tapi olahraga dia lebih kepada banyak sukan. Tapi kita sebenarnya olahraga kita ni hanya tertumpu pada 2 sahaja. Apa dia? Itu acara balapan dan juga acara padang. Apa yang dikategorikan acara balapan dan balapan padang tu ada dekat cikgu senaraikan. Contohnya lumba lari 100 meter. Jarak dia 100 meter. Lumba lari 200 meter. 200 meter ni kalau padang sekolah kita tu, satu pusingan 200 meter lah. Daripada awal kamu pusing, kalau lorong pertama habis, itu 200 meter. Dia kategori acara pecut. Pecut maksudnya bukan lari santai lah, macam kamu jogging petang-petang dekat taman ke, dekat mana-mana tu, ataupun kau pergi dekat ekotropik tu, ada taman, ada trek larian atau basikal tu, itu bukan lumba lari pecut. Itu awak jogging. Itu untuk menambah kekuatan kardiovaskular awak, jantung awak. Okey, lumba lari berpagar 110 dan lari berganti-ganti 4 kali 100 meter. Semua itu contoh. Ada banyak lagi. Sebenarnya cikgu tak senaraikan acara balapan ni. Ada 1,500, 800, lumba jalan kaki. Itu semua acara balapan. Okey, contoh acara padang. Acara padang ni lebih dibanyak pada alat. Ada juga tak guna alat. Contohnya lompat jauh. Lompat jauh. Kita sekolah kita ada kat ujung tu. Kekuatan apa yang perlu awak kuasai dalam lompat jauh, iaitu waktu lonjakan, momentum lonjakan. Siapa yang boleh melompat, kalau awak test macam itu kita ada buat kemahiran apa dia? Kemahiran apa itu kita ada buat Darian yang ada buat, hantar video kat saya tu, melompat. Itu antara kemahiran lompat jauh. Dia melompat daripada tempat dia ada pijak, dia tolak badan dia ke atas. Jadi itu adalah kemahiran lompat jauh. Okey, lompat tinggi, rejam lembing dan lontar peluru. Okey, ni dari segi gambar lah kamu dapat lihat lah. Dalam kotak kamu pun ada. Ni contoh kamu boleh kategorikan. Itu yang ke atas sekali tu, yang tu adalah lari berpagar 100 meter pecut. Itu kekuatan otot apa tu? Kalau kamu belajar di bahagian kaki kita belakang ni yang panggil labu betis ni, sebenarnya itu gastrocnemius otot tu. Hamstring di belakang peha kita ni dipanggil hamstring, depan dipanggil quadriceps. Otot-otot tu memang hebat. Kena hebat. Okey, kena ada daya lompatan, daya kekuatan dari segi lompatan. Okey, berlari tu tepi tu lempar cakra yang berpusing tu, bukan lempar peluru yang diguna dekat kita punya kawasan leher ni, lembing dan lompat tinggi. Itu gambar-gambar je. Okey, sebelum melakukan sebarang aktiviti sukan, seperti biasa, syarat paling utama kita mesti melakukan aktiviti memanaskan badan. Memanaskan badan. Panas tu sebenarnya kalau dalam prinsip perkataan tu sendiri, awak dengar, awak tengok,
Sebenarnya panas ni tak semestinya kita bergerak. Duduk tempat panas pun dah panas. Tapi tak ada. Prinsip dia memanaskan badan ini, kita mesti lakukan aktiviti fizikal. Tubuh kita bergerak, keluar peluh, jantung kita dah berubah daripada keadaan nadi ataupun rehat kepada keadaan nadi latihan. Dia biasanya rehat kalau kita bangun tidur dalam 60. 60 tu rendah lah tu. 70, 80 ataupun atas sikit 90. 90 tu dah bergerak dah berjalan. Lepas tu bila untuk keadaan nadi latihan ni dia mencecah hampir 200 lebih. Dah sampai kalau awak kira kan macam dulu siapa yang belajar dengan saya akan masuk kelas. Okey, sekarang pegang 1 minit, pegang dekat ni ataupun di leher ni, kita kira dalam 1 minit berapa dapat. Ada yang dapat bawah 90. Saya terkejut sebab bila kita dah datang sekolah, kita dah bergerak. Sebenarnya keadaan nadi kita dah bukan keadaan nadi rehat. Jadi dia mungkin 100, hampir 100 ataupun 100 lebih. Tapi bila latihan, bila dalam pemanasan badan, kita akan cek nadi kita, dia dah mencecah hampir 200 atau 200 lebih. Secara normalnya, manusia normal. Tapi kalau masih tak capai, awak hebatlah. Jantung awak tu hebatlah, dia tengok tak kencang ataupun bermasalah. Okey, kita tengok. Ni saya pun mata pelajaran yang lepas kita dah tunjuk. Cuma di sini, sebelum ni untuk tahu pergerakan kreatif, kita tunjukkan senam aerobik sebab dia sesuai aktiviti memanaskan badan senam aerobik dengan pergerakan kreatif. Tapi untuk acara lari pecut ni, olahraga ini, banyak aktiviti memanaskan badan ni sesuai sebab dia menggunakan bahagian bawah tubuh kita, kaki kita, macam mana nak untuk kita jalankan aktiviti yang lebih berat lagi lah dalam lari pecut nanti. Dia dah push awal-awal dalam aktiviti memanaskan badan ni. Okey, kita tengok. Okey, yang pertama, kalau tengok aktiviti apa tu? Slow rocking butter kick. Dia tendang rapat kepada bahagian otot hamstring tumit tu. Okey, high knee pull. Okey, ini aktiviti yang kedua yang memang amat sesuai dengan lari pecut sebab dia melibatkan pergerakan lutut yang tinggi tu. Okey, yang penting kamu kena pastikan aktiviti ini dilakukan dalam tempoh yang sesuai. Buat. Front kick. Ini sesuai sangat dalam aktiviti olahraga untuk memperbaiki kemahiran kita dalam acara lari berpagar. Lari berpagar. Front kick. Okey, cikgu stop dekat sini. Nanti kamu boleh tonton balik. Cikgu akan kongsikan video ni.
kamu boleh tonton dan boleh ikutlah. Jangan buat sekarang lah. Waktu kamu mengikuti, kamu tengok, pastikan pelakuan kamu buat tu dengan cara dan atau kaedah yang betul supaya tidak berlaku kecederaan, ya. Okey, ni gambar-gambarnya. Kalau kamu perhati gambar pun, boleh pastikan perlakuan. Yang penting aktiviti kita buat ni bukan aktiviti saja-saja nak buat. Dia mesti dilakukan dengan teknik yang betul supaya tidak cedera. Dan yang penting, dia dapat membantu otot kamu bersedia untuk perlakuan yang lebih berat. Dia lebih penekanan pada otot kita tu. Contohnya olahraga memang berat. Nampak je berlari macam tu. Dia stres. Otot kita ni stres. Bukan otak je boleh stres. Otot pun boleh stres. Jadi kamu kena betul-betul pastikan dia bersedia, barulah kita buat aktiviti yang sebenar. Ini untuk aktiviti memanaskan badan. Okay, ni lagi ada front kick. Tadi cikgu cakap front kick ni sesuai untuk kita baiki kelemahan kita dalam acara lari berganti-ganti tadi. Okey, yang seterusnya wajib buat sebelum melakukan aktiviti sukan yang lebih berat ialah aktiviti regangan otot yang bermula daripada mana? Atas tubuh hingga bahagian bawah tubuh. Okey, kita tengok sekali lagi. I mean, it just to rewrite history, cause I'm in the mood to label us the leaders of the new school. This ain't for the radio, can't find this on YouTube. This the type of killing that these critics ain't used to. Victorious, victorious, victorious. In this day and age, I got time for innovation, time to be creative, time too big to waste all my time on critics. Okey, aktiviti regangan ini sebenarnya mesti dilakukan dalam kiraan. Setiap bahagian yang kita buat, kepala 10 ataupun 8. Tapi saya cadangkan 10 lah sebab 10 itu dia lebih sesuai kerana tak terlalu cepat. Jadi otot kita tu bila kita buat kepala, contohnya dia akan rasa dia bahagian otot-otot sini. Dia pun taklah, maksudnya kita nak strengthkan otot kita ni supaya dia bersedia sebenarnya. Tidaklah nanti bila kita lakukan aktiviti sebenar, contohnya kaki kamu tu kita regangkan, tiba-tiba krem. Sebenarnya krem ni sebenarnya air kurang daripada air dalam badan awak tu berkurang. Cuaca panas sekarang kena banyak minum air. Jadi kalau krem tu sebenarnya antara puncanya sebab kekurangan air dalam tubuh kita. Boleh berlaku hidrat, itu bahaya tu. Jadi pastikan kalau nak buat dalam cuaca yang panas ni, kalau rasa ada ruang masa, tunggu waktu tu yang redup petang-petang ke, kamu nak buat, okey. Kalau nak buat juga, pastikan cukup. Kamu sihat dan cukup air dalam tubuh badan kamu ni cukup. Kalau tak cukup, bahaya pada sistem tubuh kita. Okey. Ini contoh-contoh aktiviti regangan yang lain selain pada yang ditunjukkan dalam video tadi. Pelakuan dalam kiraan 10. Sebenarnya yang ni banyak. Kalau ikut pelakuan 2 sehingga pelakuan, sebenarnya 1 pun sama. Sebab kita berlari kita guna tangan kan. Otot tangan. Jadi 1 sampai 7 ni semua sesuai untuk aktiviti lari pecut. Jadi kamu boleh gunakan, buat dengan betul, kaedah dengan betul dan kiraan yang mencukupi. Okey, di sini cikgu nak tunjukkan lari pecut ni. Bagaimana? Kalau tengok daripada paparan cikgu ni, sebenarnya teknik sebenarnya yang ditekankan. Sekarang cikgu tak nak terangkan macam mana kita buat lari baton. Sebabnya sebelum kemahiran lari baton tu, dia berpasukan. Setiap individu dalam pasukan tu pun sebenarnya kena ada corak larian yang betul, teknik yang betul. Ada 4 perkara penting yang perlu awak tahu semasa awak berlari. Yang pertama, tentulah bahagian kaki awak, iaitu mesti gunakan berbola kaki untuk menolak badan ke hadapan. Sebenarnya berbola kaki ni di bahagian mana? Kalau awak pegang tapak kaki awak sekarang ni, dia rata kan? Berbola kaki ni di bahagian hujung. Kamu pernah jalan macam pencuri kan? Bukan cikgu kata awak pencuri. Jalan macam pencuri macam mana? Dia berjengkit. Itu sebenarnya corak larian kamu. Sebab itu bila kita berlari, kita kena memakai kasut yang betul. Itu kasut spike. Nama dia kasut spike. Di bahagian tapak dia ada tajam, dia ada paku, bukan paku yang bertukang tu, paku dia tajam sikit, dia berbentuk kon tu, dia ada di bahagian tapak kasut spike tu. Jadi dia nak mencekam bahagian larian kita supaya kita ada daya cengkaman. Okey, jadi kita gunakan bola kaki. Yang kedua, bahagian lutut.
Lutut mesti ditinggikan. Tadi kita buat aktiviti manah badan, ada aktiviti lutut kan? Jadi kita tolak lutut ke dada. Itu antara fungsi ataupun kemahiran yang kita nak baiki larian kita. Jadi lutut kena tinggi. Bila lutut tinggi, bukaan kaki, antara dua kaki kita boleh buka dengan luas. Nampak? Itu teknik yang penting untuk kita dapat capai larian yang baik dalam acara lari pecut. Okay, kita naik ke atas sikit. Okay, badan kena tegak. Badan kena tegak, kita punya muka kena betul tegak. Kenapa tegak? Kalau kita tunduk, kita tak nampak sasaran kita. Sebenarnya target larian kita kena tahu. 100 meter, ending kita dekat mana. Jadi kamu kena tegakkan, maksudnya mata kamu tu nampak ke depan. Fokus. Itu antara perkara penting. Kalau kita tak fokus, larian kita terganggu. Apatah lagi kalau fikir macam-macam lah. Fikir nak makan aiskrim ke apa ke. Lepas lari ni nak main dengan kawan ke apa ke, nak makan ni, tak boleh. Fokus. Mata, pemikiran kena fokus dengan larian. Pandang ke depan. Jadi badan kena tegak. Tapi kita sebenarnya, bila di akhir tu badan kita kecondong sedikit sebab kita nak pastikan kita orang yang pertama sampai ke garisan penamat dengan bahagian dada. Dia ukur dada, dia tak tengok kaki. Itu peraturan dalam lari pecut. Dada. Kalau dalam bahasa lain disebut torso. Apa dia? Torso, bahagian dada kita. Yang seterusnya, tangan kita, hayunan tangan. Okey, sebenarnya tangan ni sebenarnya tangan kita bila kita hayun kita tak boleh bersepah. Tahu bersepah? Kita mengepak ni macam burung, tak boleh. Dia kena rapat dengan kita punya sisi tubuh kita rapat. Jangan rapat sangat sampai tak boleh buka selesa, dalam keadaan selesa. Cuma hayunan tangan ni kena tolak habis. Kamu tak boleh sekat, tak boleh kawal. Kalau kamu kawal, tubuh kamu tu jadi jam dengan sendirinya. Tahu jam? Kamu tahu macam kamu buat basikal lah. Kamu nak kayuh tapi lama-lama kamu tekan brake. Boleh laju tak? Tak boleh. Kamu kena hayun dengan hayunan yang betul. Dan biasaannya bentuk dia bentuk L. Macam ni L. Masa kita hayun Hayun yang ni sebenarnya dia segi flexibility tubuh. Sebab ada orang kaki dia laju, tangan dia hayun slow. Jadi momentum larian dia tidak dapat momentum larian yang baik dan bagus. Jadi benda tu kena baiki, kena buat. Kalau dulu cikgu latih murid olahraga, cikgu akan ambil tali, cikgu ikat sini. Jadi dia bila dia lari dia tak boleh buat apa. Dia dah terikat. Jadi dia akan sentiasa bentuk L. Jadi sampai begitu sekali kita nak latih tangan. Padahal tangan tak lari, kaki yang kayuh, tapi ada fungsi dia. Fungsi mekanik yang disebutkan tadi. Okey, rumusan je tentang perkara tadi. Asas lari pecut ini mesti ada 4 perkara. Pertama, berbola kaki, ingat Kedua, tinggi lutut. Ketiga, kepala dan badan tegak. Dan keempat, hayunan tangan. Nampak? Perkara penting tu untuk menjadi pelari atlet lumba lari pecut yang terbaik. Okay. Ini sedikit maklumat yang cikgu nak bagi. Fasa-fasa dalam lari pecut. Dia ada 4 juga fasa. Fasa pertama, fasa permulaan. Permulaan ni dia ada 3 fasa. Nampak? 3 fasa. 3 fasa permulaan ni. Yang pertama, kegarisan. Ayat kegarisan ni memang sentiasa ada dalam pertandingan di sekolah kamu. Cikgu akan kata, cikgu tak suruh, okey lari. Tak adalah pertandingan lari disebut macam tu. Ataupun dia cuk wisir tu. Tak ada. Dia mesti ada amaran. Amaran lisan dia, kegarisan. Dengar. Macam mana kedudukan kegarisan tu tengok. Cikgu tunjuk 2 sisi tu. Sisi tepi dengan sisi hadapan. Tangan dia buka. Nanti di hujung cikgu akan bagi video macam mana kamu tengok betul. Perhati betul-betul video tu. Macam mana kedudukan kegarisan. Dan dia ada kaedah-kaedah. Dia ada 3 kaedah tak silap saya. Panjang, pendek, macam mana kedudukannya. Bergantung kesesuaian tubuh. Yang penting waktu kedudukan ini kamu selesa. Kalau ikut apa yang dinyatakan di sini, permulaan track. Track ni sebenarnya yang balapan tadi yang warna. Kalau kat sekolah track kita rumput. Lutut belakang menyentuh permukaan track. Kedua-dua tangan dibuka melebihi bahu. Bahu kita ni jangan kecil. Tak selesa. Kita mesti buka luar bahu. Sama dengan bahu kita. Seluar bahu. Dan di jari dikembangkan. Yang ulat bulu. Ulat bulu kembang. Kalau ambil daripada tengah. 1, 2. Dah cukup. Kalau bawah. Ataupun setengah lagi. Dibuka. Lepas tu dah. Kita goyangkan badan kita ni. Sesuai tak? Selesa tak? Sebab beban tubuh kita dah duduk pada jari kita tu. Beban. Tahu beban? Beban. Kalau kita naik turun tangga, beban kita pada lutut. Sebab kita berjalan turun tangga. Kita turun je. Sebab tu orang bila turun tangga kadang-kadang dia sakit lutut. Beban. Kalau badan kita 40 kg, dia jadi dekat 80 kg turun tangga. Tapi kalau dalam larian ni semua jatuh pada
jari kamu. Jadi kena selesa. Kalau kata kamu tak buka luas bahu tadi, mungkin kamu rasa macam tak stabil dan mungkin masa nak dilepaskan, untuk kamu berlari tu mungkin kamu akan gagal di permulaan, dah gagal dah jatuh ke dan sebagainya. Itu penting. Yang kedua, posisi bersedia. Nampak bersedia tu yang poin yang penting ialah pinggul kamu, pinggang kamu tu mesti tinggi daripada bahagian lain. Nampak? Dia ada garisan tu, nampak ya? Tinggi pada bahagian lain ya, posisi bersedia. Kita angkat sedikit kaki kita, kaki belakang dengan kaki depan. Kita angkat, nanti cikgu tunjukkan dalam video mana kaki yang sesuai di belakang, mana kaki yang sesuai di hadapan. Dia ada macam mana kita nak tahu kaki mana yang boleh letak kat belakang, mana kaki yang kita letak kat depan. Kesesuaian dia ada ya. Dia ada cara untuk kita pilih tu. Nanti saya akan tunjukkan video. Okey, tekan tumit tumit ke belakang dan dia sebenarnya diguna alat tu. Alat saya pun dah lupa nama alat tu. Dia untuk starting block, starting block. Nama alat dia starting block. Block dia ada 2 block tu dipanggil starting block. Dia ada berapa tu 1,5 2,5 dia punya jarak tu di antara kaki dengan kaki. Kaki hadapan dengan kaki belakang Okey. Dari darjah je. Tapi kalau tengok di situ bila bengkok je, kedudukan kaki kita dalam kedudukan 90 darjah. 90 darjah ni macam kamu punya sesiku L lah. Macam ni lah 90 darjah. Ni. Okey, sini sikit. Ni tegak ni 90 darjah Okey. Yang penting pinggul ya. Okey, waktu ini kamu memang pandang ke bawah, tapi bila kamu perlu dongak juga kepala kamu ke depan. Nampak kita punya sasaran, lorong kita nak lari tu Sebab kita lari ikut lorong Alright, dan lari pecut fasa lonjakan. Nampak? Kita kena tekan. Yang ni baru bila kita lepaskan tangan kita, kita kena lonjakkan badan kita ke depan dan pecut. Pecut lah, terus pecut daripada awal. Dan sehingga akhirnya nampak badan kita waktu ni dia condong, tapi bila kita berlari kita tegakkan badan. Tapi bila di final kan, di apa ni kita sebut di bahagian penamat, garisan penamat, kamu kena condong badan ke depan supaya bahagian dada kamu tolak ke depan. Itu kalau kamu lihat di fasa pempecutan Okey, ini secara keseluruhan dia lari pecut Tengok urutan ke atas tu. Gaya berlari daripada mula dekam, dia panggil dekam tadi sampai ke posisi akhir kamu memecut dan ke garisan penamat Ni keseluruhan dia, lari pecut urutan keseluruhan. Sokongan, layangan, nampak badan tegak waktu lari. Tapi di akhir dia condong sedikit Okey, jadi yang ni di akhirnya kamu tonton video ni baik-baik sebab cikgu ada tugasan amali. Kali ni cikgu tak akan bagi tugasan bertulis lah sebab kita PJ kan. Amali tu yang kita nak tengok. Okey, kita dengar apa yang cikgu ni jurulatih ni beritahu Permulaan 100 meter. Kita kena pastikan kaki mana yang dominan. Untuk itu kita lompat. Tengok yang mana lebih jauh, kaki kiri dengan kaki kanan. Kaki kiri saya lebih jauh. Maknanya kaki lebih kuat ialah kaki kiri. So kaki kiri saya depan untuk permulaan 100 meter. Kalau kaki anda lebih jauh, maknanya kaki kanan depan. Tapi biasanya tangan kuat kanan, kaki kuat kiri. Biasanya lah. Jadi permulaan 100 meter ada short start, ada medium start, ada yang long start. Itu 3 jenis permulaan. Jadi untuk itu kita dapatkan jarak biasanya 1 tapak setengah. Bulat bulu. Ada terowong. Permulaan. Ini adalah kegarisan. Sedia. Go! Itu permulaan. Semula. Kegarisan. 1,5 tapak. Bulat bulu. Sedia. Berat atas tangan. Sedia. Go! Kita mula lari. Okey? 100 meter permulaan.
Okey, nampak? Sebenarnya itu yang cikgu nak kamu buat nanti dalam tugasan, iaitu permulaan lari pecut 100 meter. Jadi sebenarnya tak perlulah kamu berlari, kalau nak tunjuk berlari pun panjang video tu nak bergerak ikut kamu lagi kan. Okey, jadi kita tengok tugasan ni. Okey, tugasan kamu hantar rakaman video pendek permulaan lari pecut, iaitu melibatkan posisi, fasa apa? Kegarisan, macam mana buat kegarisan tadi, fasa posisi bersedia dan fasa lonjakan. Nampak? Hantar rakaman video ataupun gambar. Gambar cikgu boleh terima lah kalau susah sangat hantar video. Gambar muat naik ke Google Classroom. Ya? Ataupun pelaku aktiviti yang dilaksanakan, yang sesuai dilakukan di tempat yang sesuai lah. Pastikan kamu pilih tempat aktiviti tu selamat. Selamat dan sesuai lah. Yang penting selamat lah yang pentingnya. Okey. Kalau tak ada apa-apa, nanti cikgu akan update rakaman ini dalam kelas kamu, dalam grup kelas kamu lah, ibu bapa kamu, jadi kamu boleh tonton semula. Okey, sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Okey, bye bye.